What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua perbandingan antara chapter Scan Translation yang ke-1069 dengan chapter Official Translation yang dikeluarkan oleh Manga Shusha ataupun Manga Plus sendiri. Tapi sebelum itu, bagi korang yang masih lagi belum tahu, biar aku jelaskan dulu apa itu perbezaan antara Official Translation dengan Scan Translation. Official Translation merupakan terjemahan yang tuntas dan juga sahih daripada pihak penerbitan manga One Piece yang terlibat secara langsung dengan syarikat pengeluaran manga itu sendiri, iaitu Manga Shusha. Manakala Scan Translation pula adalah terjemahan bagi setiap chapter yang dihasilkan oleh pihak selain daripada Manga Plus, sama ada dihasilkan oleh TCB Scan ataupun mana-mana website dan syarikat yang lain. Official Translation kebiasaannya keluar lebih lambat daripada Scan Translation, which is selalunya Official Translation ni akan keluar pada hari Isnin di official website. Manakala untuk Scan Translation pula selalunya akan keluar seawal hari Khamis lagi sebelum Official Translation dikeluarkan. Dan kebiasaannya untuk video chapter review yang aku selalu hasilkan untuk kalian semua, aku akan merujuk kepada Scan Translation supaya aku dapat berkongsi dengan korang semua maklumat dan perkembangan terkini secepat yang mungkin kepada korang semua. Adapun Scan Translation ini sememangnya boleh untuk dijadikan rujukan untuk kita semua, akan tetapi dalam sesetengah keadaan terdapatnya beberapa perbezaan antara Scan Translation dan juga Official Translation yang mampu membuat kita salah faham apabila membaca hanya daripada Scan Translation tanpa merujuk kepada Official Translation. So memandangkan dalam chapter pada 1069 kali ini terdapatnya beberapa perbezaan yang aku maksudkan tadi, maka aku hasilkan video ini untuk kita sama-sama berbincang berkaitan perbezaan tersebut dan beberapa lagi perkara yang menarik untuk dibincangkan bersama. So nak tahu apa perbezaannya? So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kim Iskoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikozo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nustapa karena ibunya patuh. Perbezaan yang pertama adalah pada tajuk untuk chapter yang ke-1069 ini, yang mana tajuk bagi Official Translation adalah All Things Are Brought Into This World With Hope. Manakala dalam TCB Scan Translation pula tajuknya adalah We All Owe Dare to Desire. Kalau dirujuk kepada Official Translation, apa yang ingin disampaikan oleh Oda adalah bahawa semua benda di dalam dunia ini mempunyai harapan bersama dengannya. Akan tetapi kalau merujuk kepada TCB Scan pula, seolah-olah membawa maksud kita semua mempunyai keinginan untuk berharap, yang mana we all itu lebih khusus kepada makhluk hidup, manakala all things yang digunakan dalam Official Translation pula membawa maksud yang lebih umum, termasuklah makhluk bernyawa seperti manusia, fishman, giant, dan tidak dilupakan juga makhluk yang tidak bernyawa seperti devil fruit. Perbezaan yang kedua pula bagi aku adalah pada muka surat yang ketiga, di mana Kaku memberitahukan kepada Lucci bahawa jangan menyerang Luffy, dan memandangkan Luffy kini seorang Yonko, mereka tidak boleh berlawan dengan Luffy selagi belum mendapat arahan daripada pihak atasan, sekiranya kita merujuk kepada Official Translation. Manakala menurut TCB Scan pula, Kaku mengatakan bahawa mereka langsung tidak boleh menyentuh Luffy kerana Luffy adalah seorang Yonko dan hanya mampu untuk engage ataupun menghampiri Luffy apabila mendapat arahan daripada pihak atasan. Kalau kita tengok, dalam Official Translation menggunakan perkataan attack, manakala dalam TCB Scan pula menggunakan perkataan engage, yang mana sekiranya kita hanya membaca TCB Scan sahaja, kita akan lihat seolah-olah yang CP0 ni langsung tak berani nak menghampiri Luffy pun sekiranya belum mendapat arahan daripada pihak atasan. Akan tetapi yang sebenar-benarnya, kalau kita perhatikan dalam Official Translation pula, kita akan mendapati bahawa CP0 berani untuk bukan hanya sekadar untuk menghampiri Luffy, bahkan menyerang Luffy seandainya mendapat arahan daripada pihak atasan. Pada aku dekat sini, kalau kita hanya membaca Scan Translation sahaja, kita akan nampak seolah-olah macam CP0 ni betul-betul lemah, takut dengan Luffy ataupun Yonko ni. Sedangkan dalam Official Translation pula, mereka sebenarnya tak adalah sebegitu lemah dan bersedia untuk berhadapan dengan seorang Yonko sekiranya mendapat kebenaran daripada pihak atasan. Dan sedikit tambahan yang menarik bagi aku untuk part ini adalah kita dapat tengok macam mana besarnya pengaruh seorang Yonko dalam dunia One Piece ini, sampaikan Marine dan ejen elit World Government pun tak boleh nak serang mereka selagi tidak mendapat kelulusan daripada pihak atasan, which is tak lain dan tak bukan adalah Gorosei dan juga Imusama lah kan. So sekarang lebih make sense kenapa Shanks boleh berjumpa direct dengan Gorosei dalam chapter yang ke-907. Berkemungkinan
kerana sememangnya setiap urusan seorang Yonko ini perlu dibincangkan secara direct dengan Gorosei sendiri. Dek, kerana mereka yang berada di bawah Gorosei tak kisahlah sama ada seorang Fleet Admiral seperti Akainu ataupun ejen elite world government seperti CP0 sekalipun tak mampu untuk memberikan kata putus bagi setiap tindakan yang melibatkan seorang Yonko. So sebab itulah bila Shanks nak bincangkan tentang a certain pirate, dia terus face to face dengan Gorosei. Yalah, sebabnya kalau dia pergi jumpa dengan Fleet Admiral ataupun Kong yang berada di atas Fleet Admiral sekalipun, tetap dia tak boleh nak dapatkan keputusan dengan segera juga. Buat perabeh boreh yo, dia nak buat banyak perkara. Satu lagi guys, korang boleh bayangkan tak how invisible Buggy is? Memandangkan kini dia juga adalah seorang Yonko. Maknanya si Buggy ni boleh buat apa-apa sahaja seenaknya selagi Gorosei dan Imu Sama tidak mengarahkan untuk menghapuskan si Buggy ini. Betul-betul lah si badut ni. Cumanya sekarang yang nasib tak baik bagi si Buggy ni adalah si Crocodile dengan Mihawk tu lah. Dua orang former Shichibukai ni tak payah nak tunggu arahan daripada Gorosei kalau nak bunuh si Buggy tu kan. Kemudian yang ketiga pula perbezaan yang aku dapati adalah pada muka surat yang kelima yang menunjukkan panel Akainu yang sedang bercakap tentang pengisytiharan perang. Dalam official translation, Akainu mengatakan bahawa it's a declaration of war. I wish those brat would talk to us first. Sedangkan dalam scan translation pula, Akainu mengatakan bahawa you think those brat would consult me before declaring war, yang mana menurut aku apa yang ada dalam scan translation, kata-kata Akainu itu membawa maksud bahawa CP0 sepatutnya berbincang dengan dia dahulu sebelum melakukan sesuatu yang mampu untuk mengisytiharkan sebuah peperangan. Sedangkan menurut official translation pula, Akainu memangnya mengesahkan bahawa ini adalah satu pengisytiharan peperangan dan dia berharap yang CP0 telah pun berbincang dengan dia terlebih dahulu sebelum melakukan semua ini. Bagi aku ini merupakan perbezaan yang mampu membawa misleading yang sangat ketara kepada kita semua. Seterusnya pula perbezaan yang keempat adalah pada muka surat yang kelima juga, yang mana Akainu sedang bercakap tentang kerisauannya kalau Vegapunk menyertai Luffy. Menurut scan translation, Akainu mengatakan bahawa if Vegapunk cut a deal with Straw Hat, that's a major blow to our military superiority. Yang bermaksud bahawa sekiranya Vegapunk menyertai Luffy, maka ianya akan memberi kesan yang besar kepada keunggulan ketenteraan mereka. Manakala dalam official translation pula, Akainu mengatakan bahawa if Vegapunk recruited Straw Hats to his side, then we are losing out on a major source of a combat power. Yang bermaksud sekiranya Vegapunk meminta Luffy untuk menyertai dia, maka mereka bakal kehilangan sebuah sumber kuasa pertarungan yang hebat. Untuk part ini tak adalah ketara sangat perbezaan terjemahannya, cumanya dalam official translation lebih jelas kepada kita apa yang cuba disampaikan oleh Akainu, iaitu sekiranya Vegapunk dan Luffy bekerjasama, maka world government akan kehilangan sumber kuasa pertarungan yang sangat besar, which is SSG. Yelah, sebabnya kalau kita tengok sekarang kita ada 3 great powers dalam dunia One Piece, which is Marine, Yonko dan SSG. Dan sekarang ni Marine dan SSG bekerjasama menyebabkan dua daripada 3 great powers ini di bawah satu payung yang sama, sedangkan Yonko pula bersendirian. Namun demikian, sekiranya Luffy, which is seorang Yonko, dan juga Vegapunk yang merupakan the founder of SSG bekerjasama, maka ianya akan menukarkan keadaan menjadi 2 great powers, yakni Yonko dan SSG bekerjasama untuk menentang Marine yang kini bersendirian. Maka sebab itulah Akainu risau dengan keadaan yang sedang berlaku sekarang ini. Untuk part yang kelima pula, cumanya kat sini aku nak kongsi sedikit berkenaan pandangan aku tentang Awakening Lucci yang ditunjukkan dalam muka surat yang ketujuh pada chapter kali ini, yang mana ramai dari kalangan peminat One Piece yang membincangkan adakah Awakening Lucci ni lebih kuat daripada Kaido. Well, for me personally, Kaido is much stronger than Awakening Lucci. Hal ini dikatakan demikian adalah kerana masa Kaido berhadapan dengan G5 Luffy dulu, Kaido berada dalam keadaan yang telah pun berlawan dengan The Nine Red Scabbards, melawan Luffy, Kid, Law, Zoro dan Killer. Lepas tu dalam keadaan Kaido tengah mengapungkan pulau Onigashima lagi, dan dia mampu untuk menyerang Luffy yang berada dalam mod G5 Luffy, sehingga hampir sahaja Luffy kehilangan mod tersebut dalam chapter yang ke-1045. Lepas tu pun ada beberapa kali lagi Kaido berjaya untuk menyakitkan Luffy Nika itu dengan serangan daripada Kanabo Kaido. Akan tetapi untuk si Lucci yang berada dalam Awakening ni pula, dahlah dia belum berhadapan dengan sesiapa pun lagi, tak mengangkat sebuah pulau pun, dan masih tidak mampu untuk melepaskan satu serangan pun ke arah Luffy yang mampu untuk menyakitkan Luffy seperti mana yang dilakukan oleh Kaido. So bagi aku dekat sini jelaslah bahawa Kaido jauh lebih kuat jika nak dibandingkan dengan Awakening Lucci ini. Seterusnya pula poin yang keenam adalah dalam muka surat yang ke-8, di mana Vegapunk sedang menjelaskan tentang Devil
Mufrut Hito-Hitonomi, model nikah milik Luffy. Menurut scan translation, Vegapunk mengatakan bahawa I speak of the warrior of liberation whose antics could bring a smile to anyone's lips. Yang mana antics itu membawa maksud tindakan yang dilakukan oleh Luffy yang membuatkan orang lain tersenyum. Sedangkan dalam official translation pula, Vegapunk mengatakan bahawa indeed the foolish and laughable warrior of liberation who brings smiles to all people. Dekat dalam official translation ini kita dapat lihat bahawa the warrior of liberation itu sendiri yang banyak bermain-main dan laughable yang bermaksud boleh menyebabkan orang ketawa dan membawa senyuman kepada semua orang. Nampak tak guys? Nampak gayanya Oda Sensei sendiri seolah-olah telah membenarkan teori yang aku hasilkan tempoh hari, iaitu teori yang bertajuk rahsia paling besar One Piece terbongkar. Best teori. Memang korang kena tengok video tersebut. Sekiranya korang masih lagi belum tengok. Sebab dalam chapter pada kali ini seolah-olah merupakan suluhan sinar cahaya daripada Oda yang menerangi kebenaran tentang teori tersebut. Kalau korang dah tengok video tersebut, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan, dan aku minta sangat korang semua untuk kongsikan pendapat korang berkaitan teori tersebut di ruangan komen video itu. Okey? Kemudian perbezaan yang ketujuh pula adalah pada muka surat yang ke-11, yang mana dalam official translation Vegapunk mengatakan bahawa pengguna buah iblis ini hidup dalam dimensi yang berbeza yang pernah diimpikan oleh orang-orang yang sebelum daripada mereka. Sedangkan dalam scan translation pula, Vegapunk mengatakan bahawa pengguna buah iblis ini hidup dalam dunia yang berbeza yang terlahir daripada imajinasi tanpa batasan. Bagi aku kat sini, kalau dalam official translation, apa yang cuba disampaikan bahawa buah iblis ini berkemungkinan diciptakan ataupun wujud dengan impian yang pernah digambarkan oleh manusia dan masih lagi ada batasnya, kecuali untuk buah iblis nikah seperti mana yang telah dijelaskan oleh Gorosei dalam chapter yang ke-1044. Akan tetapi dalam scan translation pula membawa maksud seolah-olah semua buah iblis ini terhasil daripada imajinasi yang tidak terbatas dan lebih bebas, seolah-olah semua buah iblis itu tiada had kebatasannya. Poin yang ke-8 dan terakhir pula adalah dalam muka surat yang ke-13, yang mana dalam official translation lebih jelas memberitahu kepada kita bahawa Vegapunk telah pun menyelamatkan hidup Sentomaru dan membesarkan dia, sedangkan dalam scan translation pula mengatakan bahawa Vegapunk hanya memberikan makanan kepada Sentomaru apabila dia lapar. Alright guys, itu sahaja perkongsian aku dalam video pada kali ini. Apa-apa pun, sekali lagi aku nak menegaskan bahawa aku tidak memperkecilkan mana-mana scan translation, sebab aku juga menggunakan scan translation sebagai rujukan video chapter review aku. Cumanya terdapat sebahagian kecil yang berbeza dengan official translation yang mampu untuk membawa salah faham sekiranya kita tidak merujuk kepada official translation, yang mana pasti official translation lah yang lebih tepat dan betul terjemahannya. InsyaAllah, see you guys in the next content. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi